Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 6 UM. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Maafkan cikgu sekiranya terkasar bahasa, menyinggung perasaan anak-anak murid semua. Cikgu minta maaf ya. Okey, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okey, hari ini cikgu akan teruskan dengan pembelajaran dan pengajaran di rumah secara atas talian mata pelajaran sains. Tajuk hari ini kita akan bincangkan tentang satu tajuk, iaitu tajuk simbiosis antara haiwan. Okey. Sedia maklum, ada murid yang mungkin dah tahu apa itu simbiosis, ataupun ada murid yang tak pernah dengar perkataan simbiosis. Okey, simbiosis ni bukan berlaku pada haiwan saja, dia ada juga berlaku pada tumbuh-tumbuhan. Okey. Jadi untuk hari ini cikgu hanya terangkan tentang simbiosis haiwan. Okey, apa itu simbiosis? Okey, simbiosis ialah satu hubungan yang rapat. Okey, dia hubungan yang rapat, iaitu antara dua atau lebih haiwan yang saling memberi manfaat antara satu sama lain. Okey, maksudnya ada dua atau lebih haiwan sangat berhubung, okey, antara satu sama lain, dan kedua-duanya itu memberi manfaat, okey, antara satu sama yang lain. Okey. Okey, jadi simbiosis ni ada terbahagi kepada tiga. Okey, kita tengok Okey, iaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme dan simbiosis komensalisme. Okey. Okey, mutualisme ni adalah satu interaksi yang membawa manfaat kepada kedua-dua haiwan. Okey, di mana kita sedia maklum, apabila haiwan tersebut berinteraksi antara satu sama lain, dia akan memberi manfaat, okey, kepada kedua-dua haiwan tersebut. Okey. Okey, kemudian kita tengok parasitisme. Parasitisme ni adalah satu interaksi yang membawa manfaat kepada satu spesies sahaja. Okey, spesies yang lain tidak mendapat manfaat dan merugikan. Okey. Okey, ini contoh parasitisme. Dia sebelah pihak saja yang mendapat manfaat, sebelah pihak lagi tidak mendapat manfaat ataupun mendapat kerugian lah. Okey. Kemudian kita tengok simbiosis komensalisme. Okey, komensalisme ni ialah satu interaksi yang memberi manfaat kepada satu spesies. Tetapi satu spesies lagi tu dia tidak dapat manfaat. Ataupun tidak dapat manfaat, tetapi dia tidak merugikan ataupun tidak mendapat kesan buruk. Okey, jadi dia sebelah pihak saja mendapat manfaat, sebelah lagi tak dapat tapi tidak merugikan. Okey, kalau parasitisme ni sebelah pihak mendapat manfaat, sebelah pihak tak dapat manfaat tetapi merugikan. Okey, yang ini tidak merugikan. Okey. Ataupun tidak memberi kesan buruk kepada spesies tersebut. Okey, kita tengok sini ada contoh-contoh. Contoh-contoh simbiosis mutualisme. Ini contoh buaya, daripada buaya dan burung. Okey, buran dan umang-umang. Okey. Kemudian parasitisme haiwannya contohnya kutu dan kucing ataupun sengkenet lah. Sengkenet dan kucing. Okey, lalat, porit dan semut pekerja. Okey. Kemudian komensalisme ni contoh ikan hiu dan ikan remora dan ikan badut dan buran. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh haiwan. Okey, kalau murid rajin, murid-murid boleh Google dan cuba type contoh-contoh simbiosis haiwan, iaitu mutualisme, parasitisme ataupun komensalisme. Contoh-contoh haiwan selain yang cikgu tunjukkan ni.
Okey, biasa dekat dokumentari dalam televisyen ada dia akan tunjukkan biasa dalam laut lah, ikan hiu dan ikan remora. Okey. Itu biasa ada kita jumpa. Buran dan umang-umang pun ada, dia akan pernah cikgu lihat dalam dokumentari dalam TV ataupun televisyen. Okey. Untuk cikgu nak murid-murid lebih faham, okey, cikgu ada sediakan satu video untuk memberi kefahaman yang lebih jelas. Okey, jom kita tonton video yang cikgu sediakan ni. Cikgu, apa itu simbiosis antara haiwan ya? Maksud simbiosis ialah hubungan antara dua atau lebih haiwan yang saling hidup bersama. Terdapat 3 jenis simbiosis. Yang pertama, mutualisme, yang kedua, komensalisme dan yang ketiga, paratisme. Cikgu, apa itu mutualisme ya? Mutualisme ni ialah interaksi yang membawa faedah kepada kedua-dua organisma. Contohnya seperti berikut. Hai kerbau, apa khabar kamu hari ini? Kerbau, kamu nampak kacak dan bergaya lah. Ha? Aku kacak? Betul ke ni burung? Terima kasih Cik Burung, engkau lah haiwan yang paling baik aku pernah jumpa. Betul kerbau, engkau lah haiwan yang paling kacak dan handsome pernah aku jumpa. Tapi kerbau, badan kau ni banyak kutu lah. Ha? Kutu? Aku nak makan kutu kat badan kau ni boleh? Aku lapar lah, sedap tak nampak kutu tu. Makanlah Cik Burung, terima kasih bantu. Gatal sangat badan aku ni ada kutu ni. Aku pun tak boleh makan kutu ni. Terima kasih Burung. Aku dah tak gatal-gatal lagi dah badan aku ni. Engkau beri manfaat kepada aku. Kerbau, aku pun kenyang ni dapat makan kutu daripada badan kau. Aku pun dapat manfaat daripada engkau juga. Cikgu, apakah maksud parasitisme ya? Parasitisme ialah interaksi yang memberi faedah kepada satu pihak sahaja dan satu pihak yang lain rugi. Contohnya ialah situasi di antara kucing dan sengkenek. Miau, miau, miau. Aduh, gatalnya kepala saya ni. Ada sengkenek lah. Banyaknya sengkenek ni. Sengkenek sedap-sedap aja hisap darah aku ya. Miau, miau. Aku pula yang merana. Sengkenek kenyang hisap darah aku ni. Miau. Miau, miau. Inilah parasitisme. Aku yang rugi. Sengkenek mendapat manfaat. Cikgu, apakah maksud komensalisme ya cikgu? Komensalisme ialah interaksi yang memberi faedah kepada satu pihak sahaja tanpa menjejaskan pihak yang satu lagi. Abang Jo, jomlah kita pergi jalan-jalan. Jomlah kita pergi. Abang Jo, tu depan sana tu ada makanan. Wah, sedapnya sisa makanan ikan ni. Terima kasihlah ikan jerung. Kamu makanlah kenyang-kenyang. Kamu tak kacau saya pun. Jangan makan benda yang ada dalam mulut saya sudah. Rasa sisa makanan ni macam rasa ikan sardin. Betul, saya makan ikan sardin ni. Okey, itu adalah video menerangkan dengan lebih jelas tentang simbiosis, mutualisme, parasitisme dan komensalisme. Okey. Seterusnya, cikgu nak murid-murid, selepas murid faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini, cikgu nak murid-murid
buat 3 tugasan ini. Yang pertama, buat nota yang saya berikan selepas ini dalam buku tulis biru. Okey, nota tersebut mestilah mengikut kreativiti masing-masing, sama ada ingin membuat secara peta aiting ataupun peta alir terpulang pada murid-murid. Yang penting nota tersebut murid faham untuk kefahaman diri sendirilah tentang tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Okey, kemudian kedua, murid perlu buat latihan yang saya akan berikan juga salin dalam buku tulis biru dan jawab latihan tersebut. Okey, di situ ada gambar. Okey, sekiranya murid-murid boleh print, murid-murid print lah. Okey, tapi nota buat Okey, untuk latihan ni cikgu boleh print. Okey, tapi kalau mempunyai masalah untuk mencetak, okey, murid-murid salin sahaja. Okey, gambar tersebut murid-murid boleh tulis nama haiwan tersebut. Okey, tak perlu lukis ataupun print lah. Okey, yang tidak tak ada bahan tak ada pencetak lah. Okey, jadi yang ketiga, cikgu akan bagi soalan ujian ataupun untuk ujian yang tajuk hari ini dalam bentuk link Google Form. Okey, cikgu ada masukkan dalam Google Classroom ataupun GC dan dalam Telegram. Okey, murid cuba jawab dan ada markah kat situ. Isi markah tersebut dalam Google Classroom Okey, untuk classwork hari inilah. Okey. Kemudian turn in. Okey, kalau tak faham murid-murid boleh PMP cikgu lah. Okey. Okey, itu sahaja cikgu sampaikan PDPR pada hari ini. Cikgu harap sekiranya murid-murid mempunyai masalah, okey, murid-murid boleh mesej ataupun WhatsApp secara peribadi dengan saya ataupun telefon. Okey. Itu sahaja. Lagi sekali cikgu ucapkan selamat Hari Raya dan selamat menjalankan tugasan PDPR secara dalam talian. Okey. Laksanakan tugasan yang diberikan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.